Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung sesi PDPR kita dengan topik yang baru iaitu dasar kewangan. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama sekali menerangkan maksud dasar kewangan, yang kedua menyatakan 5 jenis alat dasar kewangan, yang ketiga menjelaskan konsep nisbah rizab berkanun, yang keempat menjelaskan konsep nisbah rizab tunai, yang kelima menjelaskan konsep syarat sewa beli, yang keenam menjelaskan konsep surat jaminan kerajaan dan yang akhir sekali menjelaskan konsep kadar faedah. Baiklah, apa itu dasar kewangan? Jadi selain dasar fiskal yang kita belajar sebelum ini, antara dasar yang digunakan oleh kerajaan sebagai alat dasar ekonomi ialah dasar kewangan. Jadi dasar kewangan ialah cara kerajaan mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kawalan bekalan wang dan kadar bunga supaya ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil. Siapa yang melaksanakan dasar kewangan ini? Bank Negara Malaysia. Okey? Terdapat dua jenis dasar kewangan iaitu dasar kewangan mengembang dan juga dasar kewangan menguncup yang mana kita akan lihat dengan lebih teliti dalam pembelajaran ini. Okey, matlamat dasar. Okey, untuk dasar kewangan mengembang, matlamatnya adalah untuk menambah bekalan wang dalam ekonomi. Dia namanya mengembang kan. Jadi ingat, bila mengembang, kita tambah bekalan wang dalam ekonomi. Bila dasar kewangan menguncup, kita ingin kurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Jadi mengembang, menambah, menguncup, mengurangkan. Okey, apakah masalah ekonomi yang diatasi? Okey, untuk dasar kewangan mengembang, masalah ekonominya ialah pengangguran ataupun kemelesetan ekonomi, manakala untuk dasar kewangan menguncup, masalahnya ialah masalah inflasi. Cara pelaksanaan untuk dasar kewangan mengembang, kita turunkan nisbah rizab berkanun, turunkan nisbah rizab tunai, kita beli surat jaminan kerajaan, longgarkan syarat sewa beli dan juga turunkan kadar faedah. Sebaliknya, untuk dasar kewangan menguncup, kita akan naikkan nisbah rizab berkanun, menaikkan nisbah rizab tunai, menjual surat jaminan kerajaan, mengetatkan syarat sewa beli dan juga menaikkan kadar faedah. Untuk memudahkan kamu kena ingat salah satu cara pelaksanaan antara dasar kewangan mengembang ataupun menguncup. Jadi untuk yang satu lagi, kamu hanya perlu terbalikkan ataupun jadikan dia bertentangan. Macam ini kan, menurunkan. Ini menaikkan. Kalau kamu nampak semua dia bertentangan. Jadi ingat salah satu, kamu boleh ingat dua-dua dasar kewangan mengembang ataupun dasar kewangan menguncup. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana dasar kewangan mengembang dan menguncup ini bertindak. Okey, untuk dasar kewangan mengembang ya, dia bermatlamat untuk menambahkan bekalan wang dalam ekonomi. Jadi untuk kita tambahkan bekalan wang dalam ekonomi itu, kita perlu atasi terlebih dahulu masalah pengangguran dan juga kemelesetan ekonomi. Bagaimana caranya? Kita ingin tambahkan bekalan wang. Sebab bila bekalan wang ataupun penawaran wang dalam ekonomi meningkat, aktiviti pelaburan dalam ekonomi akan bertambah. Bila aktiviti pengeluaran dalam ekonomi bertambah, firma akan perlukan lebih banyak buruh untuk mengisi kekosongan dalam aktiviti pengeluaran. Bila firma ambil ramai buruh, maka kadar pengangguran dalam ekonomi akan berkurang dan pendapatan masyarakat meningkat. Bila pendapatan masyarakat meningkat, kuasa beli pengguna meningkat dan permintaan agregat dalam negara juga akan meningkat. Akhirnya kemelesetan ekonomi dapat dipulihkan. Okey? Untuk dasar kewangan menguncup pula, tadi masalahnya ialah masalah inflasi, kan? Jadi, dia bermatlamat untuk kurangkan bekalan wang dalam ekonomi. Bagaimana? Kita ingin kurangkan, kan? Caranya ialah kita akan kurangkan aktiviti pengeluaran dalam ekonomi. Bila dengan cara macam mana? Penawaran wang kita kurangkan. Sebab bila penawaran wang berkurang, aktiviti ekonomi juga akan turut berkurang. Jadi pertumbuhan ekonomi yang perlahan akan menyebabkan firma terpaksa mengurangkan bilangan pekerja. Bila bilangan pekerja berkurang, pendapatan pengguna menurun, kuasa beli pengguna juga turut menurun, menyebabkan permintaan agregat dalam pasaran juga turut menurun. Akhirnya tingkat harga umum barangan menurun dan inflasi dapat diatasi.
Baiklah, sekarang kita akan tengok bagaimana alat dasar kewangan ini mempengaruhi bekalan wang dalam ekonomi. Jadi ada 5 alat dasar kewangan. Yang pertama, kena ingat nisbah rizab berkanun. Kedua, nisbah rizab tunai. Ketiga, syarat sewa beli. Keempat, surat jaminan kerajaan. Dan yang kelima, kadar faedah. Kita akan lihat terlebih dahulu nisbah rizab berkanun. Jadi apa itu nisbah rizab berkanun? Ia merupakan simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit yang diterima. Okey, tindakan bank pusat mengubah nisbah rizab berkanun akan mempengaruhi jumlah wang tunai yang perlu disimpan oleh bank perdagangan di bank pusat. Ia akan mempengaruhi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat dan membuat pelaburan. Akhirnya, nisbah rizab berkanun ini akan mempengaruhi penawaran wang dalam ekonomi dan memberi kesan terhadap kuasa beli masyarakat. Kita tengok bagaimana nisbah rizab berkanun ini digunakan secara berbeza ketika inflasi dan juga ketika kemelesetan ekonomi. Okey, kalau kamu nampak semasa inflasi kan, banyak wang, kita ingin kurangkan bekalan wang. Jadi ketika ini, kita akan naikkan nisbah rizab berkanun. Bila kita naikkan nisbah rizab berkanun, bank perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak wang tunai di bank pusat. Kan tadi kan nisbah rizab berkanun itu kan simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat kan. Jadi bank perdagangan terpaksa simpan lebih banyak wang di bank pusat. Bila itu berlaku, keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman dan penciptaan kredit menurun. Bila keupayaan bank berkurang untuk beri pinjaman, orang yang ingin membuat pinjaman wang juga akan berkurang. Bekalan wang dalam ekonomi berkurang. Jadi mana-mana syarikat yang ingin kembangkan perniagaan terpaksa menangguhkan rancangan ataupun orang yang baru ingin menceburi masuk ke dalam ekonomi, dia akan terbantu. Jadi bekalan wang dapat dikurangkan dalam ekonomi. Keadaan itu akan menyebabkan kuasa beli masyarakat menurun. Jadi bila kuasa beli masyarakat menurun, tingkat harga barangan cenderung akan menurun. Keadaan ini akan memulihkan kestabilan ekonomi. Itu kalau inflasi. Kalau kemelesetan ekonomi terbalik, ingat that's why aku cakap tadi. Ingat salah satu dan kamu boleh terbalikkan sahaja untuk terangkan keadaan yang sebaliknya. Okey, kalau kemelesetan ekonomi, kita akan turunkan nisbah rizab berkanun. Kenapa? Sebab bank perdagangan hanya menyimpan sedikit wang tunai di bank pusat. Bila sedikit saja wang yang disimpan dalam bank pusat, bank ada keupayaan yang tinggi untuk memberikan pinjaman dan penciptaan kredit meningkat. Masa ni orang ingin buat pinjaman untuk kembangkan bisnes, lulus. Orang yang buat loan untuk buat perniagaan, lulus. Jadi keadaan itu akan merancakkan lagi ekonomi dalam negara. Bila itu berlaku, bekalan wang dalam ekonomi bertambah, menyebabkan apa? Kuasa beli masyarakat meningkat. Bila kuasa beli masyarakat meningkat, tingkat harga barangan cenderung untuk meningkat dan akhirnya ekonomi kembali stabil semula. Seterusnya kita lihat nisbah rizab tunai. Okey, nisbah rizab tunai merupakan simpanan wajib wang tunai di bank perdagangan berdasarkan jumlah deposit yang diterima. Jangan keliru nisbah rizab berkanun tu bank perdagangan simpan dalam bank pusat. Kalau nisbah rizab tunai, simpanan wajib wang tunai di bank mereka sendiri. Contoh, Maybank 5%. Dalam Maybank 5% lah. Kalau dalam CIMB ditetapkan 6% lah. Mereka simpan sendiri dalam bank perdagangan mereka berdasarkan jumlah deposit yang diterima oleh bank. Okey, simpanan wajib wang tunai oleh bank perdagangan ini bertujuan untuk pastikan bank tersebut ada wang yang mencukupi apabila pelanggan menuntut wang mereka. Okey, jadi simpanan ini tidak boleh digunakan untuk memberi pinjaman. Ia akan mempengaruhi keupayaan bank perdagangan untuk memberi pinjaman kepada masyarakat dan juga membuat pelaburan. Nisbah rizab tunai mempengaruhi penawaran dalam ekonomi dan seterusnya memberi kesan terhadap kuasa beli masyarakat dalam ekonomi. Jadi macam biasa tadi juga kita akan lihat semasa inflasi dan juga semasa kemelesetan ekonomi. Okey, bila inflasi berlaku, tadi sama dengan nisbah rizab berkanun,
kita akan naikkan nisbah reserve tunai. Kenapa? Sebab bank perdagangan terpaksa menyimpan lebih banyak reserve tunai. Bila keadaan itu berlaku, keupayaan bank perdagangan untuk beri pinjaman dan ciptaan kredit menurun. Jadi bekalan wang dalam ekonomi berkuranglah. Kuasa beli masyarakat menurun dan tingkat harga barang cenderung menurun. Penerangan dia hampir sama dengan penerangan untuk nisbah reserve berkanun. Bila tingkat harga menurun, ekonomi kembali stabil. Untuk kemelesetan ekonomi pula, terbalikkan sahaja. Nisbah reserve tunai diturunkan. Bila diturunkan, bank perdagangan hanya menyimpan sedikit reserve tunai. Jadi ada lebihan wang untuk bank berupaya memberikan pinjaman dan penciptaan kredit. Jadi penciptaan kredit akan meningkat. Bekalan wang dalam ekonomi akan bertambah, kuasa beli masyarakat meningkat dan akhirnya tingkat harga barangan cenderung meningkat sehingga ia mampu menstabilkan semula ekonomi. Okey, seterusnya syarat sewa beli. Syarat sewa beli merupakan syarat dan terma semasa membuat pinjaman sewa beli. Bank Pusat akan mengawal syarat sewa beli dengan menetapkan jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bayaran balik pinjaman beserta dengan kadar faedah. Okey, syarat sewa beli yang lebih ketat iaitu kurangkan jumlah pinjaman maksimum dan tempoh bayaran balik pinjaman akan mengurangkan pinjaman yang disalurkan oleh institusi kewangan kepada masyarakat. Kalau syarat sewa belinya longgar pula, dia akan meningkatkan had jumlah pinjaman dan tempoh bayaran balik pinjaman akan dipanjangkan. Jadi ia dapat membantu peminjam untuk membuat pinjaman. Okey, kita lihat semasa inflasi. Okey, Bank Pusat akan ketatkan syarat sewa beli. Bagaimana? Deposit pinjaman ditingkatkan, tempoh bayaran balik dipendekkan, kadar faedah dinaikkan. Apa berlaku kalau kadar faedah dinaikkan? Tinggi. Masyarakat perlu bayar balik dengan kadar yang lebih tinggi. Jadi bila itu berlaku, permintaan untuk membuat pinjaman akan berkurang ataupun menurun. Akhirnya tingkat harga barangan cenderung untuk menurun. Okey, bila berlaku kemelesetan ekonomi pula, kerajaan akan melonggarkan syarat sewa beli. Sebab masa ni kita ingin ekonomi berkembang. Jadi kerajaan pula, Bank Negara Malaysia akan longgarkan syarat sewa beli. Jadi macam mana caranya? Kurangkanlah deposit pinjaman. Kalau mungkin sebelum ni untuk pinjam 100,000 kena ada 10,000 deposit 10%. Tapi bila kemelesetan ekonomi mungkin 5% pun cukup untuk buat pinjaman. Lepas tu tempoh bayaran balik pinjaman pun dipanjangkan supaya sikit jumlah pinjaman yang perlu dibayar setiap bulan. Kadar faedah pun dikurangkan. Bila kadar faedah dikurangkan, kos untuk bayar balik pinjaman itu berkurang. Jadi permintaan akan meningkat dan akhirnya tingkat harga barangan cenderung untuk meningkat. Baiklah, kita berhenti untuk pembelajaran hari ini di alat dasar kewangan yang ketiga iaitu syarat sewa beli. Dan kita akan sambung alat dasar kewangan seterusnya iaitu surat jaminan kerajaan dan kadar faedah dalam video yang seterusnya iaitu dasar keuangan part yang kedua. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan follow Cikgu untuk topik yang seterusnya. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Bye.